berada di Air Keruh Melaka. Kalau anda lihat dekat belakang ada pokok, ada tali dekat pokok tu. Nak tahu aktiviti apa minggu ni? Ikuti trek Sarah, trek Kembara. Terletak di Air Keruh Melaka, Skytrack Adventure Melaka menawarkan pelbagai halangan antaranya Tarzan Swing, The UFO, Bungee Swing dan yang paling menarik ialah cabaran menunggang skybike pertama di Malaysia. Sebaik tiba di Skytrack Melaka, Sarah terlebih dahulu membuat pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera sebelum diminta untuk mengisi borang keselamatan. Langkah ini penting bagi memastikan peserta dapat melakukan cabaran mengikut prosedur yang ditetapkan. Selesai proses pendaftaran, Sarah seterusnya diberikan peralatan seperti harness dan perlu melalui taklimat keselamatan di bahagian latihan. Okey, bersama Sarah hari ini Encik Hanif, pengurus teknikal di Skytrack Melaka. Okey, Cik Hanif, boleh cerita dekat saya tak bila Skytrack ni di Melaka ni ditubuhkan? Okey, untuk Skytrack di Melaka, kita mula beroperasi ataupun kita mula open untuk public pada 1 November 2015. Oh, okey. 2015. 6 tahun? Lebih kurang 6 tahun dah macam tu. Yang mana Skytrack Melaka ni adalah Skytrack ataupun theme park yang ketiga. Yang pertama di Shah Alam, kemudian Langkawi, so ketiga Melaka, yang keempat yang terbaru Sungai Congkak. Okey, untuk di sini, apakah keunikan yang ada di Skytrack Melaka kalau berbanding dengan Skytrack yang lain? Sebenarnya Skytrack ni perbezaan perbezaan yang agak ketara kalau kita boleh tengok dekat setiap park-park kita yang lain. Melaka kawasan dia kalau kita buat family tu, family mudah nak tengok kita punya macam family dia tengah buat aktiviti, parent dia senang, keluarga senang nak tengoklah. Sebab kawasan kita ni agak landai. Jadi dia boleh masuk ataupun keluarga boleh ikut di setiap challenge-challenge ataupun halangan-halangan yang ada dekat Melaka ni lah. Okey, Cik Hanif, tadi saya dah ambil harness, saya dah register tapi saya belum ke sana je. Macam mana lepas ni saya nak buat apa? Okey, lepas ni sebelum awak mula aktiviti ataupun buat challenge, awak perlu ke kawasan training untuk training dulu. Yang mana training ni untuk kita familiar kan ataupun untuk awak mahirkan dengan PPE. Okey, PPE ni kita punya alat kelengkapan keselamatan lah. Kena familiar dulu dengan peralatan tu, kemudian barulah kalau kita tengok dah okey, baru kita boleh proceed dengan challenge. Okey, faham. Okey. So, saya dah tak sabar ni. Jom kita. Okey. Okey, first kali sebelum kita naik, Sarah kita kena pakai dululah harness yang diberi ni. So harness ni sama saja seperti dengan harness climbing. Okey. Masukkan kaki saja. Okey. So setiap challenge di sini kita ada beberapa cara lah untuk kita harungi. So first kali kita akan tunjuk macam mana untuk menggunakan tangga. Tapi sebelum kita ke challenge, benda pertama kita buat adalah kita kena identifykan dahulu ini adalah clickgate. Tolong pegang dahulu clickgate masing-masing. So kita akan identifykannya. Bentuk clickgate ni ada berbeza dekat dalam. Satu berbentuk U dan satu lagi berbentuk C. Cuba nampak, mesti akan ada satu perbezaan. So make sure pasang secure. Ketika sesi taklimat, kami diajar cara pemakaian alat keselamatan yang betul dan melakukan beberapa teknik asas seperti menarik tali, mengunci dan cara membuat hayunan ketika berada di halangan. Jangan pegang layak hitam, walaupun layak hitam ni nampak lagi selamat untuk pegang, tapi tolong jangan pegang. Okey, jalan saja sampai habis, sampai ujung. Cari lagi magnet berwarna merah. Magnet ini kita punya petunjuk. Kunci kita punya clickgate sampai habis. Make sure satu persatu kita kena pasang dia bergili-gili ya. Buka satu, pasang satu, baru satu lagi boleh buka sampai habis. Bila kita jumpa tanah, itu tandanya penamat lah. Apabila dah penamat, apabila dah habis, kita kena cari kabel putus macam ini. Kita ada sediakan satu kabel putus di mana kita akan trik dia punya sistem. Kita akan cabut satu, kita akan kunci dahulu, keluarkan dan satu lagi automatik boleh keluar. Lepaskan dia, naik je macam biasa. Boleh je naik macam biasa. Sesi taklimat bukan sahaja membantu peserta melepasi setiap halangan dengan berjaya, tetapi juga membolehkan kita turun dengan selamat jika ingin menamatkan cabaran di pertengahan laluan. Nak turun pun kena ada cara yang betul. Okey, sebab saya pernah buat.
lebih kurang sama. Tapi saya tak imagine sebenarnya yang dekat Skytrack tu dia punya distance dia panjang daripada yang saya cuba sebelum ni. Sebelum ni dia tak terlalu panjang macam tu. Halangan dia pun tak banyak lah sebab pendek. Tapi yang kat sini panjang dan mengambil masa yang lama untuk habiskan. Selesai sesi taklimat dan juga latihan, maka tibalah masa untuk kami melakukan cabaran sebenar. Bagi yang pertama kali melakukan aktiviti ini, perasaan gemetar pasti ada. Okey, Sarah dah sampai di starting point. Saya tengok belakang dia orang pun dah siap, dah sedia nak naik. Jom! Di checkpoint pertama, Sarah perlu memanjat pokok untuk membuat aktiviti flying fox menuju ke lokasi seterusnya. Cabaran pertama adalah menaiki tangga. Okay, so far so good kat situ, tak ada masalah. Dia start bila kita banyak bermain dengan balancing dan juga kekuatan tangan. Sebab benda tu kabel. You kena pegang kabel tak sama macam saya punya climbing pegang batu. Tak sama. Kadang-kadang dia boleh injet lah jari. Terdapat 3 kategori laluan di Skytrack Melaka iaitu Beginner Little Dino sebanyak 11 halangan, Intermediate Pahlawan Trail sebanyak 25 halangan dan Extreme Warrior sebanyak 35 halangan. Yang pertama ada banyak lagi kat belakang kan? Betul. Ini yang pertama. Di checkpoint ketiga, cabaran lebih tertumpu kepada stability. Halangan wood step ini sememangnya menguji daya imbangan badan. Kita nak buat dia buat. Untuk saya rasa cabaran tu ada sebab dia tak sama macam sukan saya sangat pun. Dia still totally tak sama kan. So cabaran tu ada susah, ada part-part yang susah yang saya take time untuk buat. And ada yang senang dan overall sangat puas hati dan memerlukan kekuatan lebih kepada fizikal. Di checkpoint keempat pula, halangan double walking iaitu berjalan di atas 2 rintangan kabel sekali lagi menguji keseimbangan badan. Cargo net up di checkpoint ke-9 pula merupakan halangan berjaring dan kali ini Sarah mampu melakukannya dengan cemerlang. Di checkpoint ke-11 dan 12, Sarah sekali lagi melalui halangan flying fox dan kepada anda yang ingin menamatkan cabaran, terdapat satu laluan keluar atau chicken exit. Seterusnya, di checkpoint ke-13, cabaran Happy Hopper dan Plank Rope Bridge menanti peserta. Tiang besi ni, awak pakai glove? Oh ya, pakai. Okey, good. Okey, cara dia, awak kena pegang dulu, letak kaki dekat sini. Untuk ke depan ni, kita akan berhayun macam ni. Okey, bergerakkan ke depan. Hayun lagi. Macam ni. Menghampiri fasa kedua cabaran di Skytrack, The Hanging Pole merupakan antara halangan yang sukar untuk dilakukan. Kaki tertinggal. Cabaran paling susah Oh, jap. Maybe ada a few cabaran. Ada satu tiang tu kena letak kaki. Tiang tu macam bergerak, ada 10 tiang kat situ. And then cabaran Tarzan sebab you macam Tarzan lah, lompat ke satu tali yang tu. Okey, saya cuba halangan UFO, betul? Betul, UFO. Tengok UFO dia kat mana. Cari alien. Cabaran paling sukar buat Sarah ialah ketika melalui halangan The UFO. Nampak senang tetapi lenguh juga badan kerana terdapat 3 halangan UFO yang terpaksa ditempuhi. Okey, untuk halangan ni, awak akan berbasikal. Kena duduk atas ni. Dan awak kena kayuh. Selalu kayuh dekat mana? Atas tanah. Okay. Kali ni kita Atas angin. Tak nampak ke bawah kan? Good. okey, saya pergi Boleh. Kayuh je nanti. Good. Tayo ice cream. Cabaran Skybike merupakan antara halangan yang paling ditunggu-tunggu oleh Sarah dan sememangnya menguji paras adrenalin. Untuk menamatkan cabaran ini, anda perlu mengayuh basikal pada paras ketinggian hampir 50 meter. Bagi yang sudah biasa dan tidak fobia dengan ketinggian, inilah masanya untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Okey, yang beginner nak cuba Skytrack di Icon Melaka ni, dia bukannya datang-datang terus yang A1. Dia ada daripada level rendah and then diorang ada ajar cara-cara yang betul. Kalau you rasa yang level rendah tu biasa, you boleh upgrade ke level yang lebih susah lah, iaitu Extreme Warrior, tak salah saya. Kat sana you boleh cuba rasa macam mana susah senang level tu.
Setelah hampir 3 jam, akhirnya Sarah berjaya menamatkan 35 halangan Extreme Warrior di Skytrack Melaka. Sarah dah habis cabaran Extreme Warrior 3 jam dekat atas. Kalau anda yang nak cuba, nak rasa macam mana susah cabaran ni, boleh datang di sini. Okay, so Sarah, macam mana dengan pengalaman? Dah rasa sendiri tadi kan? Rasa takut ke? Rasa seronok ke? Ke rasa apa? Mesti lah seronok. Walaupun saya dalam aktiviti climbing ni lebih kurang je pakai upper body, tapi tak sama kat sini. Climbing kejap lah. Yang ni macam 3 jam tu. Sah. Okey, Arif, ada apa-apa tak nak cakap untuk yang di luar sana nak cuba yang ni? Yang lain, bila lagi nak cuba dengan kami, boleh datang sini dekat Skytrack Melaka di air keruh sahaja. Sahaja, okey. Basikal pun di sini sahaja. Okey, kalau anda yang nak tahu aktiviti apa selepas ni, ikuti track Sarah, track Kembara. Taman Kebudayaan Mini Malaysia dan ASEAN terletak di Air Keruh Melaka, menampilkan replika menarik pelbagai jenis rumah tradisional daripada 13 buah negeri di Malaysia. Setiap rumah mewakili gaya dan seni bina 13 buah rumah yang dilengkapi dengan pelbagai barangan hiasan, seni dan kraf tangan yang menggambarkan budaya bagi setiap negeri. Okey, hari ini Sarah berada di Mini Malaysia and Asian Culture Park. Kalau anda tahu, kat sini ada 13 buah rumah tradisional. Kalau anda lihat, ada rumah ASEAN juga belakang. Tapi ada satu aktiviti yang kat belakang tu yang Sarah nak buat. Nak tahu apa? Jom ikuti track Sarah, track Kembara. Taman Kebudayaan Mini Malaysia dan ASEAN mula menambah baik operasinya sejak beberapa tahun lalu dengan memperkenalkan beberapa aktiviti sampingan, antaranya sukan wall climbing dan juga ATV. Rasa nak cuba boleh? Cuba boleh? Tapi dia ada balapan juga. Itulah. Si panjat rendah-rendah je. Kayu pun dah okey tadi. Okey. Bukan aktiviti ni kita nak buat dekat sana. Okey, jom kita pergi sana. ATV Park kini menjadi lokasi tumpuan ketika berkunjung ke Melaka. Ya, selamat pagi. Selamat datang ke RDB Innovation. Ya, saya nak main ATV, apa benda pertama saya nak kena buat kat sini? Untuk kita nak main ATV di sini, kita perlu isi borang pelepasan. Okey. Ni dia borang pelepasan. Lepas tu, berapa harga kadar bayaran di sini? Untuk bayaran dia 2 pusingan RM30. Okey. Untuk 4 pusingan RM50. Okey, saya nak buat 4. Boleh? Pusingan boleh. Okey. Jarak perjalanan dia lebih kurang dalam 900 meter satu pusingan. Di sana ada rajah pusingan dia, sebelah sini peraturan dia. Okey. Okey, dah isi. Dah. Helmet, guna helmet. Nanti kita akan terangkan cara penggunaan dia di sebelah sana. Okey. Okey, ATV di Mini Malaysia ni secara overall saya boleh katakan dia sangat bagus untuk keluarga ataupun beginner sebelum you cuba aktiviti ATV yang lebih advance lah, bermain dengan bukit, naik turun, air semua. Di sini, di Mini Malaysia ni, boleh semua orang, peringkat umum boleh datang. Okey, hari ini Sarah bersama dengan orang kuat Mini Malaysia and Asian Culture Park, Encik Arif, Ketua Pegawai Eksekutif di sini. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama saya kali ni. Terima kasih jugalah sudi datang ke tempat kita ni. Ya. Okey, Cik Arif, tadi kan masa saya nak datang ke sini, saya lalu 13 buah rumah di mana kat depan tu ada bendera-bendera negeri. Boleh ceritakan tak latar belakang Mini Malaysia, rumah-rumah kat sini? Okay. Sarah, terima kasih. Okay, Mini Malaysia ni telah dirasmikan pada tahun 86, pada 17 Julai. So, kita akan menyambut ulang tahun yang ke-35 lah pada 17 Julai ini. Dan antara tarikan utama daripada 35 tahun yang lepas ialah rumah-rumah tradisional daripada seluruh negeri Malaysia, bermula daripada rumah Perlis hingga ke rumah Sabah lah. So, dan kita di setiap rumah ni kita ada aktiviti tradisional seperti di rumah Perlis tu ada congkak, di rumah Kedah ada kukuh kelapa,
Kalau nak menyumpit boleh pergi Rumah Sarawak, menyumpit. So lepas tu kalau kita mungkin orang perempuan selalu pakai kain batik kan. So boleh mewarna batik di Rumah Terengganu. Dan ada pelbagai lagi lah aktiviti di setiap rumah. Ketika pintu border dibuka antara negeri, ATV ni menjadi daya tarikan. Satu hari hingga beratus-ratus orang naik lah. So jadi kita syukur Alhamdulillah ketika itu dapat sikit lah cover kita punya perniagaan yang sekian lama menyepi. Itu membantulah. Untuk Mini Malaysia sendiri, apakah perancangan yang ke hadapan untuk menarik lagi bila dibuka sepenuhnya nanti? So, kalau ikut pada tahun 2020, pelancong ke Mini Malaysia jatuh lebih kurang dalam 25% lah. Tapi Alhamdulillah, sebab kita tengok kalau ikut sekeliling kita, ada yang sehingga 300-400% dia turun. So, macam kita dalam 25%. Dan hopefully kita harap dapat border dibuka lah. Saya tengok kita dah berdiri betul ni dekat betul-betul track ATV. Saya nak try ni. Cik Arif, jom kita nak try tak? Boleh. Boleh. Tadi kita dah isi borang daripada sana. Nanti sebelum kita naik, kita akan terangkan cara-cara penggunaan ATV. Yang pertama sekali kita mesti bermula dengan start. Start dulu. Start ni. Sini dia starter dia. Okey. Okey, kita dah start. Ni depan ni adalah brake. Brake sini untuk minyak. Okey. Gear dia sebelah sini. Kita akan masuk gear. Gear 1, 2, 3. Kalau sekiranya kita menyangkut atau di mana-mana, kita akan undur ke belakang, gear belakang. Itu je. Yang lain-lain tu keselamatan penting. Sini kawasan yang berkayu. Nanti kita guide akan bawa ikut arah laluan yang kita bawa saja. Naik. Okey, masuk gear 1. Gear 1. Okey, tutup. Ke depan. Okey. Jalan terus. Sebelum mengendalikan ATV, setiap pengunjung diwajibkan memakai peralatan keselamatan seperti topi keleda dan kasut yang bersesuaian. Memandangkan jarak perjalanan sejauh 900 meter melalui kawasan hutan, aktiviti ATV di pusat rekreasi ini dilakukan dalam kumpulan kecil sekitar 2 hingga 8 orang dan ditemani 2 pembantu atau jurulatih rekreasi yang berpengalaman. Setiap peserta perlu memahami kaedah yang betul ketika mengendalikan ATV. Perlu diingatkan, anda dinasihatkan untuk tidak menurunkan kaki apabila hilang keseimbangan kerana boleh mendatangkan kecederaan. Nampak mudah sebab dia memang untuk keluarga, tapi tak semua benda mudah. Adalah part-part yang bahaya tu. Turun bukit dia agak curam sebab semalam hujan, hari ni basah. So lagi licin lah. Dia punya kesusahan tu bila lepas hujan. Ketika menunggang ATV, risiko untuk terbalik tetap ada kalau anda kurang mahir mengimbangi badan. Tadi tersangkut dekat belakang. Anda perlu bijak dan tahu bila keadaan yang sesuai untuk menekan minyak dan kedua-dua brek tangan. Penggunaan gear juga agak mudah kerana hanya ada gear untuk kehadapan dan mengundur. Bagaimanapun, anda perlu sentiasa mengikut nasihat jurupandu arah bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini, tersesat ataupun kemalangan. Okey, kontrol ATV untuk first timer, orang baru tak terlalu susah, senang je. Dia very basic, gear 1, gear 2, gear reverse tu je. Setelah melalui separuh perjalanan, kami tiba di laluan untuk menuruni bukit yang agak curam. Ketika ini, kawalan sangat penting supaya ATV tidak tergelincir. Gemuruh juga Sarah dibuatnya. Nasib baik Sarah dapat mengawal kedudukan ATV di laluan yang betul. Saya lepas ni main susah sekali dah, licin. Okey, sebab dia turun bukit satu. Saya tak biasa, first time. Satu lagi yang paling menambah masalah dia sebab licin. Semalam punya weather tak berapa bagus kan, hujan. So kat situ menambahkan lagi kesukaran untuk turun bukit tu.
Bermain ATV di Taman Mini Malaysia dan Kebudayaan ASEAN ini merupakan pengalaman menarik buat Sarah. Kalau sebelum ini Sarah banyak melakukan aktiviti yang agak hardcore, kali ini memang betul-betul santai sambil menikmati pemandangan hutan yang amat mendamaikan. Bagi anda yang ingin mencuba sukan ATV, boleh datang ke Taman Mini Malaysia dan ASEAN di Air Keroh, Melaka. Yes. Alright. Oh, okey, saya dah habis aktiviti ATV dekat sini. Kalau anda yang nak cuba, boleh datang di Air Keroh, Melaka. Jom. Okey, untuk yang berada di Melaka, ATV ni berdekatan ataupun berada di dalam Mini Malaysia, dan anda yang berada di luar kawasan, dia betul-betul keluar pintu ataupun plus highway. Air Keroh ada je di depan tu. Mini Malaysia, anda you boleh datang sini, boleh cuba. Bukan setakat Mini Malaysia ataupun ATV yang ada kat sini, banyak lagi benda lain yang ada di kawasan ni. Okey, tips kembara minggu ini, tips ATV. Okey, yang pertama, gunakan pada anda yang masih lagi baru, gunakan ATV yang berkuasa rendah. Jangan terus nak upgrade yang tinggi-tinggi, yang advance. Sebab yang rendah ni bagi anda biasa dulu, dah rasa confident, baru kita upgrade yang level lebih tinggi ataupun kuasa lebih tinggi. Yang kedua adalah kaki. Make sure semasa anda menunggang ATV, kaki diletakkan di bahagian dalam bagi mengelak sebarang kecederaan ketika berlaku kemalangan. Dan yang ketiga, pastikan anda mengikut laluan yang ditetapkan dan bergerak secara berkumpulan. Kita bukan Lone Ranger, okey? Okey, yang keempat adalah pakaian. Kalau anda perlu aksesori tambahan, make sure pakai pelapis siku dan juga lutut bagi membantu jika berlaku kecederaan, dia kuranglah mendatangkan injuries kepada kita. Okey, itulah tips kembara untuk minggu ini. Okey, hari ini bersama Sarah, Mr. Q daripada RGB Innovation, operator yang mengendalikan ATV di Mini Malaysia ni. Mr. Q, apa khabar? Baik. Terima kasih bagi peluang saya untuk cuba ATV di sini. Macam mana boleh timbul idea nak buat ATV punya attraction dekat Mini Malaysia ni? Minat tu penting. Betul. Okay, memang tim-tim kita memang minat dengan sukan-sukan ATV, sukan-sukan lasak macam ni. Okay. Yang kedua, kawasan hutan yang amat sesuai dengan pokok-pokok besar dan tengah-tengah bandar. Okey, macam mana kan? Setahu saya, masa buat operation ni semasa MCO, betul? So macam mana boleh nak buat time critical lah orang kata kan, dengan tak stabilnya up and down Malaysia. Kenapa boleh buat time ni? Potensi Melaka. Okay. Potensi Melaka sebagai pusat pelancongan. Dan selain dari itu, memang cabaran kita untuk buka bisnes lain daripada yang lain. Sebelum ni bisnes lain tak ada kaitan dengan ATV outdoor, betul? Kita terlibat dengan operasi ATV dengan jualan ATV. Oh, okey. Ya. So ada perancangan untuk buka lagi di tempat lain? Sebelum kita buka tempat lain tu, kita akan tambah bilangan ATV di sini dulu. Okey, akan tambah bilangan ATV di Mini Malaysia ni. Dan kedua, kita akan ke Port Dickson. Port Dickson. So Port Dickson dengan pantai. So sini hutan, sana pantai. Okey, nanti saya pergi sana, boleh? Boleh, jemput datang. Okey, terima kasih Mr. Q kerana sudi bagi peluang kepada saya. Okey, untuk anda yang nak cuba aktiviti ATV, boleh datang di Air Keroh ataupun Mini Malaysia. Dan tengok, saya dah habis, dah kotor, dah macam membajak. Kalau anda nak tahu aktiviti apa di episod yang akan datang, ikuti track Sarah, track kembara.